Habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli was sahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa dhawil huquqi alaina ajma'in wa khususan ila hadrati Syekh Abdul Rahman Al-Kelantani bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. La ilma lana, kami tidak mempunyai pengetahuan, illa ma 'allamtana, selain dari apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya Engkau jualah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa la taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Shadaqallahul azim, yang bermaksud wa la taqrabuz zina, dan jangan kamu menghampiri zina. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila, sesungguhnya bahawa zina itu adalah kejahatan yang sangat keji. Wasa asabila, dan satu-satunya jalan yang sangat-sangat jahat. Suratul Isra ayat 32. Pertama-tama sekali kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadirat subhanahu wa ta'ala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita pada pagi yang mulia pada hari ini yang disebut sebagai Sayyidul Ayyam, penghulu sekalian hari, yakni hari Jumaat. Dan hari ini juga adalah hari raya bagi umat Islam, kerana orang Islam itu rayanya 3 kali, iaitu Aidilfitri, lepas tu Aidil Adha, dan tiap-tiap hari Jumaat pada tiap-tiap minggu juga adalah hari raya bagi kita umat Islam. Dan hari ini adalah hari yang mulia. Moga-moga Allah memberikan kemuliaan itu bukan pada harinya sahaja, malah kepada kita semua yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan moga-moga Allah masukkan kita semua ke dalam syurganya nanti di hari akhirat kelak, InsyaAllah, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengetua sekolah dan seluruh guru-guru, ahli jawatan kuasa yang terlibat, dan pihak klinik kesihatan Beruas dalam menjayakan program kita pada hari ini. Dan seterusnya yang amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah,
guru-guru agama dan semua yang berkait dalam hal-hal agama ini, dan seterusnya yang amat dikasihi kepada adik-adik pelajar yang dirahmati Allah sekalian. Jadi pagi ni satu slot ceramah berkenaan dengan bahayanya perzinaan menurut perspektif Islam. Saya rujuk di dalam kitab Jauharul Mawhub wa Munabbihatul Qulub karangan Syekh Abdul Rahman Al-Kelantani pada bab yang ke-26 dalam kitab ni menyatakan sangat jahat berzina dan siksanya. Seperti mana ayat yang dibacakan pada awal tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala taqrabu zina. Wa tu makna dan, la tu jangan. Taqrab itu ambil daripada perkataan qaraba, yakni dekat. Taqrab, dan janganlah kamu dekat az-zina, akan zina. Dalam Islam, zina tu memang haram. Zina ni, makna zina ni iaitu melakukan persetubuhan antara lelaki dan perempuan bukan dengan jalan halal. Jalan halal artinya pernikahan. Di sini menunjukkan bahawa Islam meraihkan akan fitrah manusia. Kerana fitrah manusia itu memang suka laki dengan perempuan, betul? Betul tak? Betul. Laki kuat ni. Nah, laki suka perempuan, perempuan suka laki. Itu fitrah. Kalau laki suka laki tu tak fitrah. Itu gay. Tu gila namanya, gila babi. Dia kata. Nah, betul. Babi tak macam dia. Nah, binatang pun kenal jantan betina. Tiba-tiba kalau kita manusia tak kenal jantan betina, boleh jantan dengan jantan, betina dengan betina, teruk daripada binatang lagi. Betul tak? Padahal binatang di sekolah ada lembu pergi masuk tingkat 3. Nah, ada lembu tak ngaji, lembu bodoh gitu lah. Lembu spender tak pakai lembu. Tapi bodoh-bodoh dia tahu mana jantan mana betina. Mana ada lembu jantan pergi bantai lembu jantan tak? Tak betul-betul. Tiba-tiba kalau ada manusia dia boleh sama-sama lelaki, sama-sama perempuan, pelik manusia apa gini. Jadi yang pertama sekali itu, pertama sekali kita nak peringatkan kepada semualah, tak kira lah orang Islam, sama ada Islam sahaja ataupun yang bukan Islam. Islam pada awal lagi tidak meraihkan LGBT. LGBT. Dan kita, itulah antara buktinya bahawa LGBT bukan hanya haram dari sudut Islam, tapi haram juga dari sudut perspektif kemanusiaan. Sebab bercanggah terus. Mana yang boleh nak benda sama, mana boleh. Adik-adik belajar sains, dari sudut magnet, mana boleh utara jumpa utara, boleh. Mana dekat, kita buat dekat, dia makin jauh. Dekat makin jauh. Tapi bila terbalikkan dia, utara jumpa selatan, baru nak dekat, lekat tu plak. Tak, ni cerita magnet. Nak bagi faham. Tapi dia begitulah, maknanya itulah Allah dah buat dah. Kehidupan di atas muka bumi ni begitu, dari segi agamanya dan sainsnya. Tiba-tiba kita nak lawan, maknanya tak betul kan? Jadi pertama sekali LGBT itu tidak, kita tak boleh raih. Tak kira lah. Dia kata hak asasi manusia. Ni bukan, kalau betul hak asasi manusia, dia kembali kepada fitrah kemanusiaan. Manusia itu macam mana? Sebab dia kena faham gini, kita jangan faham kita hidup atas muka bumi ni ada hak kebebasan bersuara. Ini salah faham. Kan? Kalau ada yang tak setuju, minta maaf, siapa suruh panggil saya ceramah. Kan? Hak kebebasan bersuara tak ada. Sebab bumi ni ada tuannya.
Tuan kepada bumi ialah Allah, yakni Tuhan. Kepercayaan dan keyakinan kita orang Islam. Allah pemilik kepada bumi. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Allah yang menciptakan langit dan menciptakan bumi. Maka Allah tuan milik kepada bumi. Bila ada tuan milik, tak boleh kita buat sukati, melainkan kena ikut apa kata tuan milik. Macam saya bukan ada kuasa kat sekolah cangkak ni. Sebab saya timbalan mudi di sekolah Mahat Tafiz Kiam. Masuk Mahat Tafiz Kiam, saya berkuasa besar. Saya boleh arah pelajar saya buat apa pun. Saya boleh arah dia pergi ke padang ke, masuk kelas ke, masuk dewan ke, saya boleh arah. Sebab saya ada kuasa. Tapi saya masa masuk sekolah cangkak, saya kata semua budak tingkatan 5 turun sekarang. Dia kata, gila aku ustaz ni kata. Mana datang tahu? Datang-datang suruh budak sekolah tingkatan 5 turun. Mana boleh, saya tak ada kuasa. Sebab saya bukannya tuan ataupun ada kuasa di dalam sekolah ini. Jadi bila saya masuk, saya kena ikut peraturan. Saya kena ikut peraturan sekolah sini. Sekolah ni kata kena gini-gini, kena gini-gini. Begitu juga bila kita masuk duduk atas muka bumi milik Allah ini, maka ada tuannya, ada pemiliknya. Maka kita kena dengar apa kata pemiliknya, tuan, iaitu Allah, Tuhan kita. Allah kata boleh, boleh. Allah kata tak boleh, tak boleh. Bila Allah kata tak boleh, laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, dan Allah kata tak boleh, laki dengan perempuan tidak dengan jalan halal, maka tak bolehlah jawapan dia. Jangan nak kona sana, nak kona sini. Yang kata tak boleh ini. Macam dulu ada dalam Islam, orang lelaki haram pakai emas, kan? Tak boleh pakai emas, haram. Sebab emas ni untuk orang perempuan sahaja. Tapi dah gatai sangat nak pakai kat emas, nak jadi sajat agaknya, kan? Itu kata akhirnya bila kita marah, bila kita tegur, dia kata macam mana nak buat. Memang saya tahu haram, tapi saya minat kan, dia kata. Bila minat tak kira lah, langgar je lah, dia kata. Hari ni orang sudah berani melanggar hukum hakam agama. Sebab apa? Sebab orang tidak takut lagi kepada tuan milik, tidak lagi takut kepada Tuhan. Kalau kita masuk rumah orang, kita masuk dengan selipar-selipar sekali masuk dalam. Masuk selipar sekali. Lepas tu tuan rumah kata, buat apa ni pergi masuk selipar ni? Dia pun jawab balik, suka hati aku, selipar aku. Kita rasa je ni. Kita kata, Sat, aku nak pergi dapur je ambil makanan. Tak apa. Dia kata ambil banyak sikit. Kawan tu pergi dapur, kan ambil makanan, dia pergi ambil parang. Kawan tu pun nak tetak kepala. Dia kata, awak nak tetak kepala aku, suka hati aku, parang aku. Ni kata gila ni. Mana boleh, dia masuk rumah orang, dia kena hormat tu rumah orang. Mana boleh buat sekati, betul dah selipar dia, tapi tu rumah bukan rumah dia, rumah orang. Kalau dia masuk rumah orang, tuan rumah kata tak boleh duduk, kena berdiri, wajib berdiri kata ulama. Dia kata tak, memang pesen rumah orang lain lah. Ni pesen rumah saya, tetamu datang tak boleh duduk, kena diri atas kursi. Dia kata ni peraturan rumah saya, sukati saya. Dirilah atas kursi, sembang ke? Sambil sembang diri atas kursi. Pelik tengok, dia kata tak apa, inilah aku datang rumah dia. Tapi nak ceritanya begitu, maknanya ini peraturan. Sama juga di bumi Allah ni ada peraturannya, maka ikutlah apa yang telah diperintahkan Allah. Jadi antara banyak-banyak perintah, iaitu perintah melarang daripada zina. Cuma zina ni dia luas. Makna zina ni, zina yang mudah kita faham, iaitu laki perempuan lah, hubungan kelamin tanpa melalui jalan sah. Dan kita kena ingat, Islam bukan menyekat. Jadi ada yang kata Islam mengongkong, Islam ini boleh, ini, semua tak boleh, itu tak boleh, ini tak boleh, semua tak boleh, dia kata. Islam agama boleh. Siapa kata tak boleh? Islam agama boleh, tapi bolehnya bersyarat, bolehnya ada panduan, bolehnya ada cara. Mana kalau mudah suka sangat, gatai sangat nak laki dengan perempuan,
Nah, maka caranya dengan jalan halal diikatkan dengan perikatan pernikahan. Benda sama, betul tak? Nah, zina dengan apa nama ni tingkatan 5 dah kan? Besar dah. Sunat dah habis semua. Ada tak sunat lagi? Nah. Dah besar dah kan? Jadi kita direct cakap je lah. Zina dengan jima, pernikahan yang halal dengan tidak pernikahan, benda sama tak? Sama. Tak. Benda sama. Tapi perbezaannya hukum. Pada lepas nikah halal, tanpa menikah haram. Tanpa menikah dapat dosa, masuk neraka. Dengan pernikahan jadi halal, jadi ibadat. Malah ada setengah pendapat ulama mengatakan bahawa persetubuhan suami isteri adalah dikira ibadat, boleh pahala. Sebab apa? Sebab jalan halal. Dan setan akan menangis, iblis akan menangis bila lelaki dan perempuan Islam itu menikah antara satu sama lain. Sebab dia tak nak jalan kita dengan jalan nikah. Dia nak suruh kita buat seks. Dia nak suruh kita buat zina. Dia nak suruh kita buat tanpa dengan jalan halal, bukan dengan jalan pernikahan. Yang tu dia suka. Sebab akan mendapat dosa. Bila dapat dosa, jadi geng je masuk ahli neraka. Tapi dia tak nak kita masuk neraka. Dia tak nak kita masuk syurga. Dia nak kita masuk neraka. Maka dia akan pujuk hati untuk buat zina. Bila kita menikah, nangis dia. Ada. Aduh. Jadi Islam tidak menyekat fitrah keinginan lelaki perempuan, keinginan manusia. Sebab tu kita kena faham, setiap daripada kita ni ada nafsu. Betul tak? Semua ada nafsu. Nafsu tu tak salah. Yang salah nafsu syahwat ataupun hawa nafsu. Yakni lebih-lebih. Sedangkan ingin tak apa, tapi melebih-lebih, tu tak jadi. Bini dah ada kat rumah, diusah janda pula jiran sebelah. Itu baru dikatakan melebih-lebih, mengikut hawa nafsu. Tapi kalau sekadar nafsu, lumrah. Kalau kita semua tak ada nafsu, dah macam mana nak nikah? Tengok perempuan bela. Bengong namanya, mata bucuk ke apa. Lumrah dah tu. Bila kita tengok perempuan, ataupun kalau tak ada nafsu, tak ada makan lah kita. Nak makan macam mana nafsu tak ada? Pergi masuk kantin, makcik kantin tanya, nak nasi lemak ke roti canai? Kali makcik kantin ketuk dengan pinggan, tak kepala. Mana bengong ke apa ni? Dia kena ada nafsu. Bila ada nafsu, nafsu tu maksudnya keinginan. Kita ada ingin, hari ni nak makan nasi lemak ke, hari ni nak makan roti canai. Sama kak, bila ada keinginan, kita ada taste. Aku nak perempuan awet yang tai lalat dia besar kat hidung, bukan luar, dalam hidung. Contoh, itu ciri-ciri dia, style dia. Nak buat macam mana, kita tak boleh marah, dia punya style. Sampai tersumbat nak napah. Contoh. Nak ceritanya begitu. Maknanya Islam meraihkan, bukan Islam sekat. Siapa kata Islam ni agama mengongkong, tak boleh sana, tak boleh sini? Boleh, tapi dengan panduan, dengan cara yang halal, dengan cara yang betul. Sebab apa pentingnya pernikahan? Sebab bila kita menikah, kita mengikat perjanjian. Bila mengikat perjanjian, tanggungjawab berlaku. Suami bertanggungjawab terhadap isteri, isteri bertanggungjawab terhadap suami. Maknanya, sebab tu lah tanggungjawab ni berlaku selepas nikah. Bila isterinya sakit, suami bawa pergi klinik. Bila suami pula lapar perut, bini tolong masak. Itu tanggungjawab. Tapi kadang-kadang kita ni belum ikat dengan nikah dah buat tanggungjawab dah. Kan? Cinta apa nama? Awak saya. Awak saya okey lagi. Lepas tu ada yang jenis main baby. Baby apa dah besar panjang baby. Allah. Baby panggilnya. Baby. La ilaha illallah. Baby tu budak kecil tu. Tak tu baby. Sampai tak kenal baby. Sampai tingkatan 5 dah baby pun tak kenal. Kan? Kalau jenis sekolah agama pula, dia ada nama kak. Nama dia Cinta Enta Enti. Dia nampak macam Islamik sikit .
Nah, jadi ni. Jadi bila cerita ni tanya, dia telefon awek ada. Lepas tu pak dia batuk. Awek dia tanya, baby sakit ke? Ada. Nah, baby kena coronavirus ke? Mampu itu. Nah, kita bawa pergi klinik. Oh, risau sangat nak bawa pergi klinik bagai. Nah, lapar perut lah apa. Baby tolong masak. Oh, rajin nak tolong masak. Memanglah cinta ni memang macam tu lah. Nah, tapi tengok lepas dah menikah, anak 2, tak adanya. Nah, bini batuk sampai 18 kali batuk. Tak ada bawa pergi klinik pun. Nampak lagi dia fikir ada can aku nak tambah tu lagi. Macam nak mati dia. Lagi tunggu. Jadi Islam tak nak ajar kita. Islam kita bercinta selepas nikah. Jadi tak payahlah nak telefon, nak ayu-ayu, nak baby. Nak baby lepas nikah. Lepas nikah panggillah baby. Ada anak baby juga, dua-dua datang. Anak datang, mak datang. Nak panggil baby. Kalau mula-mula panggil baby, panggil sayang. Dah tua siap ada cucu, bapaknya, maknya. Ada. Apa benda? Tak sweet. Baik. Jadi itulah dia, makna bahana. Tak payahlah kita tak payahlah nak couple ni. Nak buat apa couple? Ada? Sedalam ni ada pasangan? Ada ni. Tengok muka tahu dah. Tak payahlah. Jadi kalau betul dia hukum nikah, hukum kahwin ni dalam Islam dia ada 5. Kadang-kadang kahwin tu jadi wajib, kadang-kadang jadi sunat, kadang harus, kadang makruh, kadang haram. Okey. Bila masa kahwin ni jadi wajib, makna wajib buat, kena buat, tak buat tak boleh. Dia kena kahwin, tak boleh tak kahwin. Bila kata ulama, bila dia tengok tiang elektrik pun teringat awek dia. Kan? Kan ada kan sekarang, ke mana saja saya pergi, saya terlihat wajah Allah. Ayat power tu, boleh simpan ayat tu tau. Jadi yang ni kata ulama jadi wajib sebab dia dah tak tentu arah dah. Ayam lalu kejar. Dah tunggu betul. Ingat kejar nak makan. Kejar lain macam. Jadi yang ni kena kahwin. Jadi sebenarnya kalau ikutlah dalam Islam, tapi ni masyarakat kita moden ni macam-macam hal lah. Tapi saya jawab dari sudut ilmu, dari segi ilmiah, terpulanglah pada pihak guru ke dan sebagainya. Tapi dalam Islam, bila orang perempuan, budak perempuan sudah mencapai umur 15 tahun, Allah telah masukkan kepadanya keinginan. Sebab tu bawah 15 tahun dia tak ada benda, dia comot lagi. Betul tak? Makan gini comot. Koridor ada kan? Masa tu dia tak jaga keterampilan lagi. Sebab dia budak lagi masa tu. Tapi bila nak umur dia dah mencapai 15 tahun, dia dah mula dah bersolek. Dia pakai tudung lawa-lawa. Dia dah mula nak pakai eyeshadow kan. Lentik gini kalah cikgu. Tebal muka 2 inci. Tepek. Datang-datang macam muka hantu. Dia dah mula dah sebab dah ada keinginan tu. Sebab tu dalam Islam tidak menggalakkan perkahwinan lambat, lagi-lagi orang perempuan. Sebab apa? Sebab Allah dah memang letak begitu dah. 15 tahun dia dah mula ada keinginan. Sebab tu lepas 15 tahun dia dah mula nak ada power. Dia dah mula. Orang perempuan ni bukan susah orang lelaki. Dia suka orang puji, itu je. Ni saya bagi kunci. Ustaz ni orang suruh jangan galak, dia galak. Tak, nak cerita saja. Dia suka orang puji. Walaupun yang puji tu laki tu tak handsome mana. Ni telinga capang macam piring Astro. Tapi laki tu puji dia, suka dia. Suka. Saya kata umur belasan tahun, awek 78 tahun. Nenek tua dah 78 umur. Kita kata Tok ni lawanya macam Siti Nurhaliza. Tengok Tok macam ni. Tak keluar gigi palsu.
Tengok main. Tapi nak ceritanya dia suka. Nak ceritanya dia suka. Orang perempuan memang macam tu. Ada. Suatu orang perempuan, kita nasihat, jangan terpedaya dengan racun-racun mulut lelaki yang tidak jujur lagi ikhlas ini. Melainkan seperti saya. Ada. Orang lelaki ni kemudilah, orang perempuan kalah dengan pujian. Sebab tu jangan dengan mudah terpedaya. Dia kadang-kadang gitulah orang lelaki. Orang lelaki pula, minta maaf cakaplah, kadang-kadang jenis yang perangai tak elok. Tujuan dia nak awet ni sebab apa? Sebab dia nak gunakan itulah melampiaskan hawa nafsu dia. Dia keinginan, jadi dia pun ngorak, puji dapat. Bila dapat dah makin sayang. Mula-mula main couple-couple awak-awak je. Kita lah kali dia kata, kita jumpa nak? Tak boleh, mak kita tak bagi tau. Nampak gelak tu ada buat tu. Kan? Atau kita jumpa nak study group. Dia guna point study group. Point ni setan ajar dah siap. Yang cikgu ajar tak lekat kat kepala, yang setan ajar lekat. Setan kata dia study group, ngaji sains tu kan. Dia tu siap dengan bawa buku teks bagai, padahal buku teks tu ayang kan. Duduk dua ceritanya ni hidrogen campur oksigen jadi apa kan. Atau dia kata hidrogen macam awak, oksigen macam saya, campur jadilah kita. Nak bengong. Tak ada. Tak. Faham tak? Itu kata habislah. Lepas tu bila dah macam tu, dia mula makin rapat. Lah kali dia buat ni. Dia macam drama dalam TV tu lah. Tu drama ni pun satu hal juga. Kan? Dia mengajar benda-benda tak elok drama ni sebenarnya kadang-kadang. Lepas tu tengah-tengah study group ngaji tu, tak ada group pun dia 2 orang group, lepas tu ramai ni 2 orang tu je. Ngaji, buku teks jatuh, dua-dua nak angkat terpegang tangan. Oops. Padahal memang taktik dia dah. Itu pun 4 kali jatuh dah buku. Nampak? Kena kali keempat baru jadi. Jatuh buku, pegang tangan, kata sorry I tak sengaja. Tak sengaja tu. Setan tak? Bagus setan kata. Setan suka. Lama-lama bila sekali dah kena, jangan. Dia macam dadah bahaya dadah ni, sekali kena dia nak lagi. Sama juga zina begitu juga. Segala benda jahat macam tu lah dia. Sekali dah kena dia nak lagi. Sekali dah sentuh tangan tu dia nak lagi. Balik rumah malam tu tidur tak kena, teringat sentuh tadi. Kata lelaki, lembut juga tangan dia. Yang perempuan pula kata, sedap tangan dia kasar-kasar gitu. Mula dah dia. Lepas tu dah mula jalan balik sekolah, pimpin tangan. Padahal pimpin tangan ayah tak benar, pimpin tangan mak tak benar. Ayah pegang tangan, tarik. Ayah segar, dah besar dah ni. Tapi ni entah siapa-siapa bawa pegang tangan jalan. Sonok dia. Lepas tu bila dah couple main pegang-pegang tangan, tu mula-mula pegang tangan. Lepas tu dia akan heret. Sebab itulah dalam Quran sebut inna nafsa la ammaratu bisu. Sesungguhnya nafsu itu mengheret kepada kejahatan. Kerja nafsu dia tak macam setan. Setan dia drastik terus. Setan dia akan suruh kita buat jahat terus menerus, tiba-tiba. Contoh macam setan ni, katalah kita lalu kena tikam nombor ekor, setan terus kona masuk, terus tikam. Tu setan, maknanya dia dandan dia buat. Nafsu tak. Nafsu ni dia pelan-pelan tarik. Dia tak terus suruh kita buat maksiat, tapi pelan-pelan. Dia kata main pegang tangan dulu. Dah lepas pegang tangan, mula dah atas daripada tangan, lengan. Lama-lama dah mula peluk ke bahu, lepas tu peluk ke pinggang. Lama-lama habis. Nampak? Habis. Lepas tu dah mula buat kerja tak senonoh dan sebagainya. Lepas tu pandai pula dia buat majlis pula tu. Majlis akikah. Dia pula majlis akikah ni benda baik pada asalnya, salah guna nama. Habis pula dipanggil kawan-kawan, habis jadi jahanam, jadi rosak.
Ha? Nak jadi jahanam habis. Salah dua-dua. Pertama sekali, sebab saya lelaki, saya salahkan perempuan dululah. Nah, sebab apa? Sebab perempuan dia memperagakan kecantikannya. Kita orang lelaki ni walaupun kopiah serban atas kepala, bergegar juga serban, betul tak? Nah, sebab tu Islam melarang orang perempuan tabaruj. Apa Islam melarang perempuan tabaruj. Tahu apa makna tabaruj? Tabaruj ni hias lebih-lebih. Sebab tu tak boleh hias lebih-lebih. Bibir kecil je, buh gincu sampai tebal bibir. Ni melampau-lampau, sikit-sikit sudahlah. Ni lebih-lebih. Pakai orang perempuan kalau pakai minyak wangi sampai orang lelaki paling muka terpandang ke dia, hukumnya haram, masuk neraka. Tapi kalau busuk orang lelaki paling dekat neraka tu nak kena terajang. Asam sangat. Jadi boleh pakai minyak wangi, bukan Islam larang pakai minyak wangi, tapi kadang-kadang pakai minyak wangi supaya jangan jadi busuk, tu saja. Jangan jadi masam. Nampak? Tu saja. Kadang-kadang cukup sudah. Ini tuang sebotol habis buat mandi tu pun. Minyak wangi. Yang lelaki pula sampai masam ketiak-ketiak. Jadi jangan. Bila dia jadi tarikan, mulalah iman lelaki akan jatuh. Sebab tu lelaki ni kerah-kerah dia pun nak ceramah kedepang sampai jatuh speaker jamah. Nak kuat macam mana pun lelaki main apa, dumbbell besi. Jadi badan jadi sado. Adik-adik tahu tak apa makna sado? Tahu makna sado? Tak tahu? Makna sado besar bodoh. Tak, ni betul. Ini fakta, bukan reka. Budak-budak KL kan dia suka sikit-sikit belakang tu bodoh. Lapar bodoh. Dia semua bodoh. Dah bila nak pandai tak tahu. Kalau belah perak ni dia suka mampuih belakang. Lapar nak mampuih. Tapi tak apalah, ingat mati kan. Jadi besar, maknanya sado tu badan dia besar, ketul-ketul. Walaupun badannya tegak, suaranya garau, tapi ketahuilah seorang lelaki akan tewas dengan sebab perempuan. Betul je. Perang dunia berlaku kerana perempuan. Lepas tu perempuan ni itu masalah dia. Tapi kalau tak nak, tak boleh dah. Nak kena nak agak. Cuma kita kena hati-hati. Dia begitu. Perempuan ni begitu. Jadi jangan tip dia, jangan bertabaruj, jangan melebih-lebih dalam memperagakan kecantikan diri. Perempuan, saya bagi tahu, orang perempuan ni macam mana pun sejak dia lahir, wek tu wek tu pun lawa dah. Sebab wek ni beza dengan laki-laki. Mana dari kecil tu lawa dah. Suara dia lawa, semua lawa. Orang perempuan ni kata ulama dia macam kereta Lamborghini. Tahu Lamborghini? Kereta mahal lah, Ferrari. Kereta Ferrari ni kita pergi depan ke belakang ke kanan kiri atas bawah semua lawa. Side mirror lawa. Penutup tayar lawa. Exhaust lawa. Semua lawa orang perempuan. Orang lelaki dia macam kepala trailer. Dia celah mana pun tetap tak lawa. Tak percaya tengok betih orang lelaki Allah hodoh ya. Hotel Amazon. Orang perempuan lawa. Jadi bila orang perempuan tu lawa dah, tak payahlah nak teruk-teruk melawakan lagi sebab kamu dah lawa. Kamu dah lawa dah. Ada contoh, ada satu kisah. Seorang budak tahfiz nak balik cuti. Jadi budak tahfiz biasalah, sekolah tahfiz dia mana campur lelaki perempuan. Jadi jarang-jaranglah jumpa perempuan. Guru yang mengajar pun ustaz belaka juga, semua lelaki juga. Jadi bila nak balik dia tunggu bas dekat stesen bas kat bus stop. Tengah-tengah tunggu datang muslimat pula, orang perempuan. Dia pun nak balik juga, tunggu bas. Duduk tepi tu tapi taklah duduk dekat, jauh. Kan? Lelaki tu pun usah-usah tengok ada awet sebelah ni. Kan? Tak apa. Iman dia kata. Okey lah, tak apalah. Tiba-tiba orang perempuan ni dia letak tangan dekat atas dia punya peha dia tu, lutut dia tu. Dia letak tangannya. Letak tangan tu gini mata juling tengok. Tiba-tiba orang perempuan tu gerak jari gini. Berdarah hidung
Nak menunjukkan bahawa orang perempuan jari saja dah boleh. Ui. Sebab tu jadi maknanya orang perempuan tak payah lebih. Tak payah lebih. Kamu semua sudah perfect. Allah Ta'ala jadikan sudah terbaik. Sudah elok. Sudah memang cantik, sudah terbaik. Tinggal lagi kamu mencantikkan akhlakmu, mencantikkan kepribadianmu. Jadilah perempuan yang mahal. Apa makna mahal? Makna mahal gini. Dia lalu kat kelas, lelaki kata, "Assalamualaikum awak." Dia buat senyap. Tak jawab dosa tau. Pandai pula dia. Orang perempuan tu kata, "Waalaikumsalam." Mana tu jual mahal sikit. Janganlah layan cepat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gediknya. Ni kata, jangan gedik. Kita buat mahal sikit. Tak apa. Lagi mahal, lagi laku. Sebelum kahwin, perempuan memang lagi mahal. Lagi mahal, lagi laku. Tapi orang lelaki lepas kahwin, lagi laku. Bila perut, lagi ke depan. Ada apa? Ada. Jadi buat je. Diri kita dah lawa, dah elok, tolong lawakan akhlak kita, sikap kita. Dan tugas orang lelaki pula menundukkan pandangan. Nah, memang benda ni tak payah nak buat warak lah. Nak hafal Quran 30 juzuk pun belum tentu selamat. Kan? Dia macam mana pun, saya ustaz, saya steady ustaz. Kalau dia datang depan saya tak pakai apa pun, saya steady. Zikir ni, tasbih tak lepas ni. Tak payah sembang, tak payah sembang. Nampak? Kawan tu baru buka burdah gini, lempang dengan tasbih. Jadi sebab ni barang fitrah, memang Allah buat jadi suka gitu, maka Allah letakkan pula dia punya peraturan had dia. Apa boleh, apa tak boleh. Jadi orang lelaki jaga hadnya, orang perempuan jaga hadnya. Bila jaga kedua-dua ini, insya-Allah dia akan terjadi dengan elok. Sebab tu sebaiknya lah. Tapi nak macam mana sistem sekolah kita ni, kebangsaan ni, ginilah pencampuran. Cuma saya pesan kepada guru-guru, kalau betul nak selamatkan umat Islam, nak selamatkan kita semua ni daripada bahananya perzinaan, tolong jangan campurkan kedudukan pelajar lelaki dengan pelajar perempuan. Asingkan. Jangan buat duduk sebelah, lelaki sebelah, perempuan sebelah, buat begitu. Nah, ini ada pula masa zaman saya sekolah dululah, ada cikgu. Bila dia tengok budak tu banyak main dalam kelas, siapa main, cikgu letak dia duduk sebelah perempuan. Lagi sonok dia main. Dapat duduk sebelah perempuan. Itu akhirnya dari situ digalakkan. Sebenarnya fitrah manusia ni Allah letak dalam masa lahir, dia ada sifat malu. Malu tu ada, betul tak? Kita tengok budak-budak umur 7-8 tahun, darjah 1, darjah 2. Kita kata adik ada power dia dia marah. Sebab dia malu, dia tak suka. Padahal budak ni dia tak suka. Sebab perasaan malu tu ada. Tapi bila semakin besar, kita ajar mereka supaya kikis malu, situ yang jadi salah. Janganlah malu, duduk campur lah lelaki perempuan. Bila malu tu hilang, Nabi kata wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu adalah sebahagian daripada iman. Bila malu sudah hilang, separuh iman sudah hilang. Bila separuh iman, yang nak jaga kita ialah iman. Tapi bila separuh iman dah hilang, ibarat perisai sudah hilang separuh. Kalau ada perisai, pedang cocok tak apa boleh tahan. Dah iman tak separuh hilang, perisai dah separuh hilang, cocok tembus tak? Tu yang akhirnya bila malu dah tak ada, habis. Relax je, pegang tangan, campur lelaki perempuan, bertepuk tampar. Lepas tu kita pesan, orang lelaki dengan orang perempuan tak boleh berkawan melainkan tujuan bernikah. Nak kahwin, kawan saja-saja tak boleh. Mana ada boyfriend girlfriend, ini kawan je, BFF ni kata. Tak ada. Kawan lelaki dengan lelaki saja, perempuan dengan perempuan saja. Kalau dia berkawan, tujuan menikah. Untuk nak mengenali satu sama lain, untuk mengikat pernikahan. Aduh. Jadi tak ada istilah kawan-kawan dan sebagainya. Dia akan menjerumus kepada perkara yang lebih dahsyat. Sebab tu Allah sebut dalam ayat wala taqrabu zina. Saya tak nak terus cerita kepada zina, saya cerita takrab dulu supaya jangan dekat pada zina. Sebab Allah pesan dah, yang jadi zina ni kerana takrab.
Zina tu berlaku kerana mendekati zina. Jadi kita sekat diri kita daripada perkara-perkara yang mendekatkan diri kita dengan zina. Bila kita jaga yang ni, kita ikut apa ayat Quran kata, apa Allah kata, insya-Allah semuanya akan jalan dengan elok. Ada. Cuma akan jalan dengan elok. Tapi ni habis campur. Kadang-kadang minta maaf cakap siapa suruh panggil. Dalam sukan campur lelaki perempuan tak boleh. Dalam Islam tak boleh. Bila campur dia akan jadi gitu. Macam kita sebut awal tadi. Fitrah kehidupan kita ni adalah seperti magnet. Dia bila utara selatan dia lekat. Nak halang macam mana pun dia akan lekat. Kalau kita pernah try tak magnet besar, kita letak atas meja, satu bawah meja, ataupun pakai cermin, kan? Dia lekat juga, padahal dia cermin, lekat juga. Maknanya nak cerita kuatnya. Begitu jugalah fitrah lelaki dan perempuan. Dalam duk sekat pun dia nak juga. Dalam sekolah kami tu tak campur lelaki perempuan. Blok jauh-jauh pula tu. Asrama lelaki jauh belah depan, asrama perempuan jauh belah belakang, 1 kilo nak sampai. Jauh. Dalam duk jauh ada juga sampai surat. Macam mana sampai kita pun tak tahu. Licik sungguh mereka. Itu dalam jauh tu. Ni dekat pula lagi lah. Nampak? Jatuh Islam menyekat, melarang. Tujuannya apa? Untuk nak jaga ni. Kalau kita hidup bebas, lelaki perempuan boleh campur gaul boleh, maka minta maaf cakap jadi macam di Amerika. Belum berkahwin sudah ada anak dah. Perempuan-perempuan di Amerika, budak-budak muda macam ni, malu kalau dia masih lagi dara. Are you virgin? Dia kata. Kamu dara lagi? Ew, dia kata. Malu sebab dara. Maknanya kena pecahkan dara. Sebab sana dah tak ada tamadun dah. Cara yang tak betul. Kita jangan ikut macam tu. Jangan ikut barat. Kita ada Quran, kita ada hadis. Ikut agama kita. Ikut Quran, ikut hadis. Patut kena jaga perkara ni. Alah, orang perempuan, orang lelaki, macam mana pun otai dia, jahat dia, ni tatu penuh ni. Belah kanan ni naga, ni rimau, sini ayam, itik, macam-macam binatang ada atas badan. Tatu penuh, tindik-tindik apa semua. Tanya dia, Bro nak awet hafizah hafal Quran ke, atau bro nak cikaro? Hafizah bro. Betul tak? Semua orang nak yang terbaik. Mana ada siapa nak cikaro, nak bosia? Tak ada. Dia ambil cikaro bosia tu nak buat sedap-sedap je. Nak buat sonok-sonok je. Tapi nak buat jadi zuriat anak dia, dia tak ambil yang tu. Apa nak ambil yang tu? Ibarat contoh, kata guru kami, kita ambil gula-gula hack tu, satu kita buka pembalut, satu lagi kita biar dalam pembalut. Kita pun baling dia kat atas pasir. Kalau kita nak makan, kita ambil yang mana? Ambil yang ada pembalut. Padahal yang dah buka pembalut, kita dah nampak dah gula dia. Sedap gula ni. Tapi yang dalam, kita akan ambil yang ada pembalut. Sebab apa? Yang ada pembalut tak kena sebarang kekotoran lagi. Dia tak kena pasir, tak kena apa. Jadilah, wahai muslimat, jadilah kamu seperti gula-gula hack yang ada pembalut. Tapi janganlah esok bungkus badan macam gula-gula hack pula. Makna nak ceritanya tutup. Sebab tu Islam ajar tutup aurat dan sebagainya, supaya harga dirimu jadi bernilai, jadi tinggi. Agak dah kena surat. Aku kan boleh cakap dia jadi syok sendiri. Tak apa, bagi tahu bila nak berhenti baguslah. Kalau tidak sampai balik sekolah yang ni. Baik. Mana dah tadi? Pembalut tadi. Jadi tutup diri. Jadi dia memang gitu. Macam mana pun lelaki ni, dia memang nak perempuan yang terbaik. Walaupun dia tu jahat, walaupun dia tu tak betul, tapi dia tetap nak yang terbaik. Jadi kita salah sangka. Kita duk ingat orang duk urung kita bawa naik atas motor, ingat kita laku sangat, padahal jadi murah. Jadi tak laku, jadi apa. Masa tu memanglah sedap. Lepas-lepas tu orang duk pakat tinggal begitu. Tak ada apa dah. Akhirnya sampai ada yang kena rogol, kena buang, kena bunuh, campak dekat paya, kat parit dapur sawit. Jadi apa dapat? Orang lelaki tak apa, dia lari belah gitu je. Orang perempuan hantar tempat asuhan,
Nah, saya ada pergi ceramah dekat satu tempat di mana di situ orang perempuan yang dirogol ataupun berzina tapi tak ada siapa nak tanggungjawab. Dia jaga anak dia saja. Duduk situ ramai. Tengok apa nak jadi dah. Lepas tu kita nak menikah dengan lelaki lain, katalah kita dah taubat, dah insaf, dah taubat dah, pakai tudung labuh. Labuh sungguh. Kan? Lepas tu kita dah taubat, lepas tu kita nak jadi baiklah, kita nak kahwin dengan lelaki yang baik, nak kahwin dengan ustaz ke sebagainya pun, kadang waktu tu agak-agak orang senang nak terima. Susah agak nak terima, betul tak? Sebab dah ada orang cakap apa? Minta maaf cakaplah bahasa. Orang dah tebuk, siapa nak? Betul tak? Sebab tu benda mula-mula memang sonok, mula-mula memang sedap, tapi bahananya adalah berpanjangan. Kemudian lahir pula anak luar nikah. Nah, bila lahir anak luar nikah, kadang-kadang anak yang lahir tu dia tak bersalah, bukan dia minta lahir dalam keadaan seperti itu. Tapi bila dia besar, bila dia nak kahwin, tengok-tengok binti Abdullah, tengok nama bapa lain. Jadi isu, pernah berlaku di masjid waktu nak nikah. Tengok-tengok nama lain. Bila nama lain, kata pak mertua dia, tak jadi, saya tak nak, batal, tak jadi. Malu satu keluarga. Siapa yang malu? Budak tu. Padahal budak tu salah. Dia tak salah. Yang salah mak bapak dia, yang buat kerja tak senonoh semasa dulu. Sebab itulah jangan terpedaya, jangan terikut hawa nafsu. Benda tu memang sonok, tapi bahananya berpanjangan. Sonoknya sekejap, tapi bahananya, susahnya, deritanya berpanjangan. Jadi Islam bukan agama menyekat. Kalau kamu nak bahagia berpanjangan, ikut cara Islam, ikat dengan pernikahan cara yang halal. Lepas tu kita pesan juga kepada ibu bapa tak ada, tapi kita pesan jugalah. Pesan pada ibu bapa, jangan terlalu menyekat perhubungan anak-anak bila dia nak menikah, bila saat sudah sampai tiba masanya dia berkeinginan. Hari ini kita terlampau mengejarkan kemodenan dunia, terlampau mengejarkan ke teknologi dan dunia, konon nak ikut dunia dan sebagainya. Akhirnya kita meminggirkan agama. Akhirnya kita kejarkan dia master, PhD, degree. Tunggu anak saya habis belajar baru kahwin. Akhirnya budak tu umur kat 28 tahun dah perempuan. Nah, bila dah 28 tahun, lelaki mana nak 28? Orang lelaki nak 17, 18. Cutting baik lagi waktu tu. Dah 28 cutting. Nampak tak ada apa dah lah. Bila dah jadi begitu, jadi dah menjadi masalah. Sebab tu tak payahlah kita nak sekat-sekat, ikut cari Islam, balik kepada Islam, bukan ikut cara barat, bukan ikut cara yang bukan daripada agama kita, bukan daripada sunnah kita, bukan daripada Quran, bukan daripada hadis. Kita nak dia jadi elok, bukan nak jadi lebih parah. Apa yang kita dapat kalau kita nak kejarkan keduniaan, teknologi moden, tapi dalam masa yang sama akhlak kita hancur, perangai umat Islam kita hancur, anak-anak umat Islam kita jadi rosak, zina dan sebagainya berlambak-lambak. Kesan daripada kita mementingkan keduniaan semata-mata, kita mementingkan kemodenan semata-mata. Moden lah. Islam tak sekat kemodenan, Islam tak sekat dunia, tapi Islam memandu dunia, Islam memandu kemodenan, supaya moden kita ikut cari Islam, dunia kita ikut cari Islam. Barulah kita selamat kedua-duanya. Dunia kita selamat, akhirat pun kita selamat, insya-Allah. Jadi sekadar tu pada pagi ini yang dapat kita kongsikan. Moga-moga memberi kefahaman kepada kita bahawa apa dia zina, supaya janganlah kita nampak seolah-olah agama kita mengongkong. Sebenarnya agama kita boleh, cuma bolehnya dengan cara yang betul. Kerana Islam nak jadi yang terbaik, nak jadi yang betul. Bukan Islam itu menyekat, bukan Islam itu menghalang. Islam tidak menghalang, cuma Islam nak jadi kita ni jadi yang terbaik, insya-Allah. Jadi sekadar tu pada pagi ni. Saya mohon maaf sekiranya terkasar bahasa atau mengguris hati mana-mana pihak. Apapun yang kita sampaikan adalah untuk memahamkan masyarakat Islam kita kepada ajaran Islam yang sebenar, dan juga kepada yang bukan Islam, supaya faham apa agama kita Islam ini, bagaimana kedudukan kita, kedudukan agama Islam di dalam masalah kemasyarakatan, walaupun bersifat majmuk, campur berbilang bangsa dan berbilang kaum. Tidak ada masalah. Islam memimpin kepada perpaduan, Islam memayungi keamanan. Jangan perlu takut dengan Islam.
Islam agama yang adil kepada semua, insya-Allah. Nak jadi sekadar itu pada pagi ini. Sekali lagi permohonan maaf sekiranya ada terkasar bahasa atau mengguris hati mana-mana pihak. Apapun yang kita sampaikan, itulah mendekatkan masyarakat kita kepada ajaran Islam yang sebenar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup majlis kita yang ini. Majlis belum habis, ada lagi majlis lain, tapi majlis ini kita tutup dengan bacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabiy Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malas salihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bimauti syuhada wa adkhilal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Ya Allah ya Tuhan kami, permudahkanlah segala urusan kami di dunia dan di akhirat. Ya Allah ya Tuhan kami, berilah kepada sahabat-sahabat kami ya Allah akan hidayah-Mu ya Allah kepada Islam ya Allah. Bantulah mereka ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.